Memang cantik betul. Visual sebelum tu visual pulau dan kini kita bawakan terumbu karang. Baik, seperti yang kami janjikan, apa antara kepentingan dan juga bagaimana relevannya terumbu karang dengan kita, mengapa kita perlu sambut hari ini. Dan terima kasih sebenarnya kepada tetamu kita yang datang daripada Terengganu, Universiti Malaysia Terengganu untuk berkongsi apa antara yang perlu kita tahu tentang bagaimana untuk menjaga dan kelestarian terumbu karang. Terima kasih Dr. James Tan Chun Hong yang merupakan pensyarah sains dan sekitaran marin dari Universiti Malaysia Terengganu. Prof Dr. James sebenarnya baru sahaja selesai selam scuba 2 hari lepas, 3 hari lepas di Pulau Bidong. Wow. PKB. Untuk kajian. Untuk kajian, ya betul. Tadi pada awal permulaan Selamat Pagi Malaysia, Leah ada lontarkan satu soalan. Adakah batu karang ini adalah tumbuhan ataupun haiwan? Itu akan dijawab sendiri oleh Dr. James. Pertama sekali kita bolehkan dengan bagi tahu kepada masyarakat apa itu batu karang dan kepentingannya kepada kita. Ya, terima kasih kepada pihak Selamat Pagi Malaysia sudi menjemput saya untuk sesi pagi ini. Batu karang seperti yang nampak tadi sebenarnya ialah haiwan. Okey, ia mempunyai tulang yang diperbuat daripada kalsium karbonat. So di antara tulang ada lapisan tisu dan ada organ-organ seperti mulut, perut dan juga organ reproduktif. Okey, so yang membolehkan mereka untuk menangkap makanan dan juga membiak. Okey, dan di permukaan tisu batu karang tersebut, ada sejenis tumbuhan atau alga, yang hidup secara simbiosis dengan batu karang. So dia saling membantu untuk kehidupan batu karang. So batu karang ini dia berbentuk terumbu karang seperti yang kita nampak di sekitar pulau-pulau di Malaysia. Okey, so kenapa cuma kebanyakan di sekitar pulau-pulau? Sebab terumbu karang atau batu karang, mereka memerlukan kawasan yang air yang jernih dan tanpa pencemaran. Dr. James, ramai yang ingat terumbu karang ini tumbuhan saja ataupun malah ada ingat batu. Jadi ada pelancong yang pergi snorkel, dia berdiri atas batu karang tersebut tanpa memikirkan bahawa sebenarnya setiap bila kita sentuh ataupun kita pijak, ia memberikan satu reaksi yang sangat negatif kepada batu karang tersebut. Betul. So jadi rasa bila orang ramai pergi snorkeling, peranan yang paling penting adalah dive guide mereka atau operator, di mana kru bot atau pemandu snorkeling, mereka perlu atau wajib mempunyai pengetahuan asas tentang terumbu karang. So jadi bila mereka faham tentang terumbu karang, mereka akan memberi kesedaran kepada their customer. So jadi ketika mereka melakukan aktiviti snorkeling, mereka tidak akan memijak atas batu karang yang hidup, untuk ambil selfie lah. Kebanyakan orang buat macam itu. So itu salah, tidak boleh buatlah. Selain kesilapan manusia yang tidak tahu bahawa batu karang adalah sejenis hidupan, sampai mereka selfie dan pijak-pijak batu karang itu dengan menganggapnya adalah batu saja, apa lagi ancaman-ancaman terhadap batu karang yang mungkin kita semua tidak tahu lagi, Doktor? Kalau dari segi ancaman batu karang atau terumbu karang, dia ada actually dua bahagian. So bahagian pertama adalah ancaman dari segi semula jadi, seperti ombak, ribut, ada pemangsa batu karang yang makan batu karang juga. Lepas tu ada penyakit batu karang. So bukan saja orang akan sakit tahu, batu karang juga ada sakit juga. Itu secara semula jadi. So bahagian satu lagi adalah ancaman disebabkan oleh manusia. Seperti yang kata tadi, satu adalah physical damage yang disebabkan oleh kita pijak dia, patahkan dia. Ancaman dari segi pencemaran yang disebabkan oleh manusia. Satu lagi adalah ancaman dari segi pemanasan global yang link to climate change. Kita dapat saksikan visual yang Dr. James bawakan sepanjang kajian beliau. Dr. James juga ada membuat satu laporan baru-baru ini. Bagaimana, kalau kita tanya Dr. James, selaras dengan situasi sekarang, bila tiada aktiviti pelancongan selama 2-3 bulan ini, seakan-akan break time untuk waktu berehat untuk batu karang ini kerana tidak ada potensi kerosakan dari manusia. Komen doktor?
I rasa itu sebab pandemik kan. So jadi dia ada kebaikan, okey, dia ada keburukan juga. Kalau dari segi kebaikan, betul lah, bila tak ada pelancong, okey, kalau tak ada aktiviti di sekitar terumbu karang, tiada kerosakan yang kami bincangkan tadi. Tetapi dari segi itu kebaikan, tapi dari segi keburukan, okey, adalah kepada ekonomi penduduk tempatan dekat sana. Okey. So kebanyakan mereka bergantung sepenuhnya kepada aktiviti pelancongan sebagai sumber pendapatan mereka. So bila pulau ditutup, okey, mereka kehilangan sumber pendapatan. So itu adalah sangat-sangat impak yang sangat besar kepada mereka. Kemudian sepanjang PKP, semua orang duduk kat rumah kan, buka kipas, buka TV, okey, buka aircon, okey, tambah lagi semua orang jadi master chef, buat cooking, buka oven and everything. So jadi semua ini akan contribute kepada pemanasan global yang akan membawa impak yang lagi teruk kepada terumbu karang. Jadi situasinya sekarang bagaimana untuk terumbu-terumbu karang ini? Kalau kita bercakap tentang pandemik, mungkin dapat mengekalkanlah restorasi batu karang itu sendiri, tapi juga ada impak je pelaksanaan PKP ini macam Dr. katakan tadi, tapi usaha-usaha restorasi sendiri dilakukan secara berterusan. Impaknya sekarang ini terhadap batu-batu karang adakah semakin baik ataupun bagaimana? Kalau untuk effort restorasi, memang ada dijalankan, tapi yang saya nampak sekarang adalah tidak banyak, kebanyakan secara kecil-kecilan. Kalau pergi ke pulau-pulau di taman-taman laut, Pulau Redang, Pulau Perhentian, Pulau Paya, all the way sampai ke Pulau Tioman, memang ada yang dilakukan oleh Department of Fisheries Malaysia. Ada, okey. Selain itu ada juga restorasi yang dijalankan oleh resort, dive operators juga ada. Tak banyak tapi ada. Dekat UMT, My University, okey, kami ada juga menjalankan restorasi juga dekat Pulau Bidong. Okay. Doktor sebut tentang bagaimana kita gunakan ketua, pasang kipas, aircon dan sebagainya, membawa kepada perubahan bagaimana ia menyumbang ataupun bila menyumbang secara negatif pada iklim dunia. Jadi kita juga perlu kaitkan dengan kelunturan batu karang ataupun coral bleaching yang sebenarnya lebih teruk daripada apa yang dilakukan oleh manusia. Kadang-kadang kita pergi snorkel nampak, oh cantiknya fluorescent green. Sebenarnya kita nampak cantik warna terang, tapi sebenarnya batu karang itu sedang nak mati dah sebenarnya. Betul. Okey. So yang biar saya cerita sikit apa itu fenomena kelunturan warna batu karang. So yang you nampak dekat sini, okey, yang tadi skeleton yang putih itu adalah warna tulang rangka dia. Okey. So bila dia masih hidup, semua batu karang dia berwarna-warni, very colourful. Okey. Itu yang menjadi daya tarikan kepada pelancong kan. Okey. So bila suhu air laut menjadi panas, tinggi daripada normal, okey. Sebab yang seperti yang kami tahu, on average suhu air laut adalah di antara 28 hingga 30. So bila ada pemanasan global, okey, suhu dia tinggi daripada normal, batu karang mereka merasa tekanan, stres. Okey. Bila dia stres, dia akan keluarkan semua algae tu, okey. So dia jadi putih macam ni. Okey. So bila pemanasan global atau pemanasan suhu untuk jangka masa yang panjang, coral akan mati. Okey. So itulah fenomena secara ringkasnya kelunturan warna. So jadi itu adalah satu fenomena yang sangat-sangat penting dan impak negatif kepada terumbu karang di Malaysia. Sepanjang 30 tahun ini dekat Malaysia, our coral mengalami 3 kali kelunturan warna yang berskala besar. Dari 97-98, okey, 2010 dan yang baru-baru ini adalah di antara 2014 sampai 2016. So setiap kali bila ada kelunturan warna yang berskala besar, terumbu karang di semua pulau akan mengalami kelunturan warna. So lepas itu, lebih kurang 5 hingga 10% batu karang akan mati setiap kali. So ini adalah amat tinggi.
dari segi impact kepada terumbu karang. Tersebut. Ya, betul. Baik, esok kita akan mula pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Pastinya ramai juga yang sudah merancang untuk melancong dengan melakukan aktiviti di laut. Salah satunya adalah snorkeling. Ini salah satu tabiat rakyat Malaysia adalah memberi makan menggunakan roti ataupun apa sajalah bentuk makanan cemil-cemilan orang cakap. Tabiat itu akan memberikan impak secara langsung pastinya kepada terumbu karang ini. Sedikit kesedaran kita perlu berikan kepada rakyat Malaysia yang mungkin merancang untuk melakukan aktiviti laut ini. Okey, secara biologi roti itu bukan makanan semula jadi untuk ikan. Okey, so tiada roti dalam laut juga. Okey, roti ini dia tidak mempunyai nutrien untuk kegunaan ikan actually. Okey, so jadi one of the alternative yang boleh diganti adalah dengan menggunakan, for example, gunakan pellet ikan. Okey, yang mempunyai nutrien yang secukupnya untuk ikan. Tetapi untuk pellet ini hendaklah dikawal oleh pemandu pelancong. Okey, alright. Sebab kalau you bagi lebih, okey, dia akan menjadi masalah juga. For example, another pencemaran lah. Doktor juga sebenarnya sering ke Pulau Bidung untuk kajian terumbu karang dan sebenarnya doktor bawakan juga beberapa spesimen. Sekarang ini walaupun bila ada coral bleaching ataupun pelunturan coral, kita tidak boleh barangkali selamatkan. Jadi kita perlu tanam yang baru sebagai salah satu alternatif, doktor. Ya, betul. Apa yang boleh doktor jelaskan tentang spesimen kecil yang doktor bawakan ke studio pagi ini? Okey, alright. Kalau tengok ini adalah salah satu aktiviti yang UMT buat adalah kita buat restorasi batu karang. Okey. So restorasi batu karang ini adalah satu aktiviti first yang sangat-sangat efektif untuk kita buat awareness kepada peserta. That's the first thing. Okay. Tapi dari segi teknik dan efisiensi, untuk selamatkan terumbu karang, teknik yang ada sekarang dia tidak mencukupi lagi. So we are still learning, we are still exploring and learning, and then harap-harap, pada suatu hari kita boleh buat restorasi secara besar-besaran dengan kos yang lebih rendah. Tetapi dia akan involve penyelam-penyelam yang memang ada pengalaman. Itu adalah sangat-sangat pentinglah untuk jangka masa panjang. Baik, kalau bercakap tentang aktiviti snorkeling ini, ramai semua peringkat masyarakat saya yakin suka untuk melakukan aktiviti laut, tapi usaha pemeliharaan dan juga pemuliharaan ini mungkin dilakukan oleh sesetengah pihak saja. Kalau di peringkat universiti, sesetengah universiti saja menjalankan penyelidikan dan kajian. Di Malaysia sendiri, perkembangan untuk melakukan penyelidikan kajian R&D misalnya tentang batu karang ini di tahap mana? Adakah UMT saja ataupun universiti-universiti yang di tepi laut pesisiran pantai macam UMS? Ada untuk kajian tentang terumbu karang, selain daripada Universiti Malaysia Terengganu, My University, ada juga universiti lain yang involve dalam kajian tentang terumbu karang. Selain itu, UMT juga ada collaboration dengan universiti-universiti di luar negara juga dan juga dengan institusi-institusi untuk bekerjasamalah untuk mengkaji tentang terumbu karang. Dr. James, bila sebut tentang peranan penyelam scuba, sebenarnya ada juga beberapa resort terutamanya di Pulau Perhentian. Kita juga ada marine biologist dari UMT yang berada di Pulau Perhentian di Aluna Resort yang membabitkan pelibatan kanak-kanak juga dalam setiap proses untuk tanam batu karang ini. Jadi peranan masyarakat bagaimana boleh membawa mereka supaya mereka tidak fikir ini untuk biologi sahaja, supaya kita semua boleh sama-sama terlibat dalam restorasi coral reef ini. Okey, sebab kalau macam itu, kalau kita tengok fungsi batu karang, yang penting sekali adalah dia adalah sebagai habitat untuk kehidupan marin, seperti ikan yang pentingnya. So ikan itu apa? Dia adalah sumber protein untuk kita semua orang. So jadi kalau tak ada terumbu karang, tak ada ikan, so besok tak ada nasi dagang lah untuk dekat Terengganu. So itu adalah satu message yang sangat-sangat penting. Kalau you not in, bukan dekat you are not staying in the pesisiran pantai, tapi in the city, you akan faham ikan yang kami makan ini kalau ada sebab ada terumbu karang. So itulah sangat penting dari segi whether you are a kid ataupun orang dewasa juga you have to understand this. So itu yang saya kata pendidikan atau awareness adalah sangat-sangat penting. Baik.
Ya, bergerak ke hadapan ini kita memasuki kehidupan dalam suasana norma baharu. Mungkin aktiviti di laut dan juga pesisir pantai juga semakin berkurangan. Boleh kita jangkakan bahawa usaha restorasi terumbu karang ini, pemeliharaan dan pemeliharaannya semakin baik, Doktor, sebagai penutup? I rasa dia akan semakin ramai orang akan berserta dalam program-program restorasi batu karang. Sebab kalau kita dapat pergi ke laut, I think especially selepas PKP ini, semua orang nak pergi ke laut sebab dia memberi satu suasana yang nyaman, tenangkan hati, especially kalau you pergi underwater. Itu sangat scuba diving lah. Favorite saya. So jadi dengan itu, bila you involve dalam aktiviti ini, you akan appreciate apa yang ada, khazanah kita. Dr. James sebutkan visual daripada bagaimana daripada awal proses tanam batu karang ini sehingga sekarang, tapi sebenarnya berapakah tempoh pembesaran untuk pecah akropora misalnya yang Dr. buat? Kalau yang cepat sekali yang akropora yang tunjuk tadi dalam 1 tahun lebih kurang 10 cm. 1 tahun. Kalau sekali pijak, patah, dan matilah 10 tahun, 1 tahun. Sayanglah nak tunggu 10 tahun. Baik, sebagai penutup, Doktor, nasihat kepada para pengendali pelancongan misalnya. Dari segi kadang-kadang turis datang, anak saya nak tengok ikan, tak ada ikan bagi roti. Jadi mereka tahu kesedaran, tapi customer juga mereka perlu jaga, dan ini merupakan satu agak mengecewakanlah bagi pihak biologis yang sering cuba membuat kajian sepanjang masa. Nasihat doktor bagaimana? Nasihat saya kepada mereka adalah semua pengusaha-pengusaha pelancongan kena ada ilmu tentang terumbu karang, and then anda faham tentang kepentingan terumbu karang kepada kita dan terutamanya kepada mereka, sebab mereka mendapat keuntungan daripada terumbu karang. Kalau tak ada terumbu karang, tak ada keuntungan. So, mereka kena jaga, semua orang kena jaga untuk kebaikan kita, khazanah kita. Ya, itulah. Kalau tak ada terumbu karang, mereka tak dapat jana income juga untuk pelancong-pelancong datang nak tengok apa, takkan nak tengok matahari dan juga gunung-gunung yang ada di sekitar pulau tersebut kan. Baik, terima kasih Dr. James kerana sudi bersama kami dan kita juga pasti nantikan hasil-hasil kajian doktor selepas ini dan anda selepas ini kalau pergi bercuti jangan lupa tengok dulu sebelum mana anda landing dalam air tersebut. Jadi kita akan ke Sabah juga selepas ini. Teruskan bersama kami dalam South Game Malaysia. Terima kasih.